Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Luqman Halim bin Kamal, nombor metrik 194496. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang isu dan perbincangan dalam tajuk ingatan dan lupaan. Okey, pertama sekali ialah kajian oleh Milia pada tahun 2012 yang dijalankan ke atas mahasiswa yang mengambil subjek Shokyo Hyauki. Okey, mahasiswa tersebut mempunyai buku dan mereka mampu untuk membaca buku tersebut. Tetapi setelah diuji, kebanyakan daripada mereka gagal ujian tersebut. Okey, yang kedua ialah perbincangan yang terdapat dalam tajuk ini, iaitu semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin rendah risiko terjadinya kesukaran dalam mengingat. Okey, contohnya, apabila kita melanjutkan pelajaran pada tahap ijazah sarjana muda ataupun ijazah sarjana ataupun PhD. Okey, maka kita akan dapat mengingat lebih banyak perkara-perkara yang sukar ataupun kita akan boleh mengingat banyak perkara-perkara yang remeh atau dan senang cerita kita punya ingatan akan lebih kuat. Okey, seterusnya ialah yang ketiga, usia yang dewasa tanpa pendidikan formal berisiko besar 8 kali ganda untuk mengalami fungsi kognitif yang lemah. Okey, maksudnya di sini fungsi kognitif yang lemah ni ialah gangguan ingatan ataupun kesukaran dalam mengingat. Okey, apabila kita meningkat dewasa, maka kita akan mengalami gangguan untuk mengingat. Okey, seterusnya yang kedua ialah kajian daripada Faiza pada tahun 2003 mengatakan bahawa mereka yang mengalami penceraian atau perpisahan adalah cenderung dalam proses mengingat berbanding mereka yang masih kekal dalam perkahwinan. Okey, maksudnya di sini pasangan yang telah bercerai atau berpisah akan lebih mendapat gangguan dalam mengingat berbanding orang yang kekal dalam perkahwinan. Okay, seterusnya ialah menurut Zaragoza pada tahun 1995 menunjukkan hasil kajian yang sama, iaitu gangguan memori lebih banyak terjadi kepada usia dewasa yang berstatus cerai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sokongan sosial dan masalah kehilangan pasangan hidup. Okey, maksud sokongan sosial ini ialah sokongan daripada pasangan itu sendiri. Contohnya, si suami memerlukan sokongan daripada si isteri dan si isteri memerlukan sokongan dari si suami. Okey, seterusnya ialah penggunaan memori pada otak yang tidak memanfaatkannya bagi individu tersebut akan menyebabkan maklumat yang tersimpan akan hilang. Okey, contoh di sini, apabila kita dah lama tak mengingat kembali perkara-perkara yang pernah kita belajar, maka ia akan hilang daripada ingatan kita. Sebagai contoh pada zaman persekolahan, kita belajar subjek kemahiran hidup. Contoh, kita belajar cara mengetuk paku. Maka apabila kita tidak mengaplikasikannya, maka ilmu itu akan perlahan-lahan akan hilang juga. Okay, seterusnya ialah kajian dari Rustikawati pada tahun 2009 menyatakan bahawa salah satu cara bagi meningkatkan daya ingatan adalah dengan melakukan pencatatan semasa proses pembelajaran. Okey, di sini maksudnya apabila kita mencatat apa yang guru ataupun penceramah sampaikan kepada kita, maka ia akan meningkatkan daya ingatan kita. Okey, statistik menunjukkan hampir 80% pelajar
tidak mencatat apa yang dipelajari oleh mereka. Seterusnya ialah pelajar lebih suka kepada proses yang cepat seperti meminjam nota kawan ataupun meminta guru memberikan nota ringkas. Seterusnya ialah kajian daripada Purba pada tahun 2009. Purba ni nama orang tau. Okey, kajian ini mendapati bahawa dalam membuat ringkasan bahan pelajaran atau membuat catatan fakta yang sukar dan penting, ia dapat memberikan manfaat kepada pelajar kerana pelajar akan mempunyai daya ingatan yang baik mengikut kreativiti sendiri. Okey, maksudnya apabila kita mencatat apa yang kita belajar ataupun sesuatu perkara yang sukar untuk kita ingat, maka ia akan memberikan kita manfaat ataupun kita akan mudah faham. Kita akan mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan seterusnya ia dapat meningkatkan kecerdasan otak kita. Okey, seterusnya ialah informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang tidak dijumpai dalam memori di otak. Okey, ia terjadi disebabkan oleh seseorang itu mempelajarinya dengan cara menghafal atau tidak memiliki petunjuk dalam pencarian maklumat jangka masa panjang. Okey, maksudnya di sini apabila kita hanya menghafal saja, ia tidak akan memberi kesan yang efektif kepada diri kita. Okey, contohnya apabila kita menghafal nama-nama otot, maka kita tidak menulis ataupun mencatatnya di dalam nota. Maka apabila tiba musim peperiksaan, kita akan lupa apa yang kita hafal disebabkan kita tiada petunjuk. Okey. Seterusnya ialah menurut Brewin pada tahun 2018, lupaan telah dikenal pasti disebabkan salah satunya melibatkan pengalaman trauma yang terjadi dalam diri seseorang individu ataupun pengalaman yang menyebabkan trauma berulang kali. Okey, maksudnya di sini salah satu faktor lupaan ialah trauma. Okey, trauma ini bagaimana trauma ini boleh menjadikan kita lupa tentang sesuatu perkara, ialah tekanan ialah ia menurut Brewin pada tahun 2018, lupaan telah dikenal pasti disebabkan salah satunya melibatkan pengalaman trauma yang terjadi dalam diri seseorang individu ataupun pengalaman yang menyebabkan trauma berulang kali. Okey, maksudnya di sini trauma ini merupakan salah satu punca ingatan kita merosot ataupun berlaku proses lupaan. Okey, apabila kita trauma, maka kita akan fokus terhadap ketakutan tersebut. Maka apabila kita fokus terhadap ketakutan tersebut, kita akan lupa perkara-perkara yang lain yang lagi penting daripada trauma tersebut. Okey, di sini akan melibatkan kemerosotan ingatan. Okey, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.